Islam dia suruh kita ni walau dengan orang jahat cakap elok. Maksud dia, kalau orang putih dia kata satu ekspresi of favorable. Dia kata tunjuk kata kita buat favor dekat dia. Maksud cakap elok. Walaupun kita tahu dia ni satu leceh punya orang, jangan tunjuk benci dia. Bagi juga masa dekat dia, layan dia patut-patut padan. Mana nak tahu kod-kod dengan layanan kita Allah buka hati dia. Ini tajuk yang kita nak baca malam ni. Ketahuilah saudaraku, adalah manusia ni macam-macam tabiat. Ni dia nak beritahu. Manusia ni tuan-tuan satu makhluk yang complicated. Susah nak faham. Macam mana kita nak faham kalau Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia sihat, Allah bagi dia keluarga, Allah bagi dia rezeki, Allah bagi semua kerja dia menjadi, tiba-tiba dia derhaka Allah. Macam mana kita nak fikir? Itu kata manusia, complicated, tak boleh nak fikir. Sepatutnya kalau orang bagi satu yang baik kat kita, kita terima kasih dekat dia. Dah, manusia ni ada sebahagian manusia dia tak jadi lagu tu. Kita buat baik dekat dia, dia pelingkup kita. Ada manusia macam ni. Maka ada di kalangan manusia itu, dia kata setengahnya baik, setengahnya jahat. Ada yang jahat itu jahat mulut. Dan ada yang jahat itu jahat mulut dengan jahat tabiatnya sekali. Manusia ni macam-macam. Ada yang tolong orang cukup baik, mulut tak elok. Allahu Akbar, dia tolong orang ni kira satu karya ni kenal dia. Dia suka tolong orang, tapi dia tolong dia ungkit. Ada macam ni. Tang tolong orang tu A++. Tapi tang dia duk ungkit ni, satu kampung dia pergi cerita dia tolong orang tu, dia tolong. Kawan yang kena tolong pun jadi malu, jadi tak syok. Ada manusia macam ni. Tabiat dia bagus, mulutnya tak bagus. Ada yang dua-dua tak bagus. Tolong orang pun tak, duk maki orang lagi duk ada. Macam ni pun ada. So dia kata apa? Manusia ni complicated. Ada di kalangan manusia ini suka sombong, bongkok, suka menyapang kalam orang. Jenis ni pun ada. Marah, tak tentu punca apa hal. Hang kaya punya pasal lah. Bukan pernah aku dapat sekupang pun duit lah. Bukan pernah belanja aku minum teh tarik bawang satu gelas. Tak pernah pun. Ya nak apa? Orang yang duk tengok ni tak puas hati lagu tu. Jangan duk merak ni, merak apa? Dia kata. Yalah tu macam merak orang panggil ni pun. Kan, biasa tengok burung merak. Dia buka dia punya tu, beralih pun slow motion tu macam dia duk beralih kanan, beralih kiri. Apa hal lah hang ni? Tak apalah dia burung merak. Ni manusia nak pergi jadi merak. So dia kata orang macam ni pun ada. Dia kata dan ada orang ni yang jenis apa? Suka duk bangkang kalam orang. Orang cakap dia kira nak bangkang. Apa cadang lah apa pun, baik macam mana pun dia bangkang. Mai mesyuarat agung pun dia bangkit bangkang, dalam apa dia bangkang, duduk di kedai kopi pun dia bangkang. Dia, hang ni apa? Kitab kata, saya tolong abang aja. Kitab ni dia kata, ada manusia jenis macam ni, dia kata. Bahkan ada manusia itu pencabul dan pencarut. Ni pun satu karut. Cakap ni kok mana pun nak kona. Dia nak simpang, dia nak masuk. Cukup dengan hingak mulut dan tidak sopan. Kalau dia ada tu orang tahu. Suara dia ni satu rumah kenduri dengar. Pukul apa rumah suara dia tu. Ada kawan syok lagu tu, dia meriah. Rumah kenduri tu jadi meriah. Dia duduk di gedung. Dia kenduri rumah siapa pun dia duduk gedung. Kentola good morning atas ni satu. Nanti dia ambil satu tempat, tentu stesen dia. Daripada situ dia kontrol satu rumah kenduri. Kalau nak main sengah-sengah duduk tungkat motor tepi pokok pisang, suara dia bunyi. Kalau nak main lah tak samai lagi bagus. Lagu tu. Ada orang yang boleh tahan sonok dengan dia ni. Ada orang tak boleh tahan, kita apa dia ni. Hak orang lain ni pun macam-macam juga. Hak jenis tahan melawak, bila kata lagu tu jawab balik tu, balik pokok pisang tu jawab balik macam balas pantun tu. Hang kata mai aku jawab balik. Hak jenis sama satu brand dengan dia ni. Hak jenis pemalu, jenis segan ni bila kena macam tu, apa dia ni leceh, orang malu aku tu, berasa orang tengok dia habis. Ni jenis macam ni. Dia ni jenis nampak macam tak sopan bagi sesetengah orang. Bagi sesetengah orang dia ni tak ada sunyi, dia berkata. Tu kata manusia ni complicated, susah faham. Mengeluar apa kata carut, marut dan sebagainya. Apabila seseorang itu jumpa orang yang demikian, maka sayogialah lemah lembut cakap dengan dia.
Agama kata apa? Kalau jumpa kaki hadap cakap kayau macam ni, kita mau duk jaga dia sikit. Pasal apa? Tak ada dia bagi jahanam kita. Kita jaga dia sikit, bagi dia ada sikit hormat dekat kita, supaya dia tak perjahanam nama kita di rumah kenduri. Dia tengok dia ni, aku kalau ikut hati aku nak kata, tapi biar segan dia lah. Itu cantik. Pasal apa? Pasal kita dah ada satu adjustment dengan dia. Dia segan sikit dekat kita. Begitu. Maka jangan lawan berkerah laku dan berkerah cakap. Kerana yang demikian itu diperbuat oleh Nabi SAW. Nabi dia macam tu. Dengar orang hak jenis jahat-jahat ni, Nabi tak piduk kerah lawan kerah. Nabi tak buat macam tu. Nabi sebaliknya. Nabi tahu dia ni jenis jahat, Nabi layan dia elok-elok supaya dia tak jahat mulut dengan Nabi SAW. Seperti mana adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'zana rajul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana 'indah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sa ibnul ashirah au akhul ashirah. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah minta izin masuk ke dalam rumah satu laki-laki yang bernama Uyainah bin Hisan bin Huzaifah bin Badal Al-Fazari. Satu hari Aisyah kata Nabi duduk ada rumah. Mai dia ni. Yang kata Uyainah bin Hisan ni, dia mai. Dan juga dipanggil orang akan Uyainah bin Hisan ini dengan nama Al-Ahmaq Al-Muta'. Oh, gelak dia pun leceh. Al-Ahmaq Al-Muta'. Maksudnya apa? Satu bodoh dungu yang dicela. Orang panggil kat dia aku tu. Kalau dalam bahasa kita ni orang kata tongong. Itu pun dia kata bodoh, lebih pada bodoh. Ahmaq. Al-Muta'. Ada pula orang duk pita'at, duk ikut dia, duk jadi tukang sorak dia apa semua. Dia ni satu orang yang bodoh dungu, yang ada orang duk suka ikut dia. Dia main rumah Nabi. Tak keleceh tu. Maka berjumpa dia dengan Nabi SAW di dalam rumahnya. Sedangkan kata Aisyah, aku ada di sisi Nabi SAW. Dia mai duk bagi salam di luar tu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nabi tengok, Allah, Nabi kata Syekh ni mai. Aisyah duk ada. Dan laki-laki itu satu orang yang sangat kasar tabiat dia. Semua orang tahu. Dia ni satu leceh punya orang. Dan dengan cukup lepas mulut bercakap dengan orang, dengan tidak sopan dan tidak ada segan silu kepada siapa-siapa. Dia jenis tak tahu segan kat siapa. Kan kita dalam kampung ni, kalau hak nakai ni pun, kalau dia kenal Tok Imam kira cantik. Nakai nampak Tok Imam mai dandan buat baik. Tak tadi ni duk dengar suara dia satu rumah kenduri ni, Tok Imam sampai dia dandan tak bunyi apa. Sekali lain duk kata, tiba-tiba ya radio habis bateri kan daripada usik dia. Usik pun dia senyum, dia tak jawab pasal apa, respect Tok Imam mai. Tok Imam basuh-basuh tangan, start motor sini, start balik. Dia kata aku kira okey, pasal apa, aku respect kat Tok Imam. Dia kata jenis ni pun ada, okey lah, macam ni okey. Tapi yang kata Syekh ni tadi, yang kata Uyainah bin Hisan, dia tak tahu siapa. Hamai lah Tok Imam kah, hamai Nabi kah, hamai siapa kah, dia borong sekali ya. Bila dia sampai di rumah, minta izin dia nak masuk. Sabda Nabi SAW, Nabi kata dekat Aisyah bila dia minta izin nak masuk, Nabi kata bi'sa ibnul ashirah. Nabi kata dia adalah sejahat-jahat kepada anak suku bangsa, kepada suku bangsa ini. Nabi kata dalam masyarakat kita ni paling tak terpakai. Nabi kata dekat isteri dia, dekat Aisyah, Nabi kata ni hak mai ni hang tahu tak siapa dia ni? Dia ni bi'sa ibnul ashirah. Dia ni dalam masyarakat kita ni paling tak boleh pakai dia ni. Sambung hadis tu dia kata summa azina lahu fa'alana lahul qaul. Kemudian diberi izin boleh masuk akan dia ke rumah Nabi SAW. Bila duduk dia, tiba-tiba berlemah lembut Nabi SAW bercakap dengan dia. Panggil masuk, duduk, tengok Nabi layan dia cukup cantik. Perbuatan Nabi ni menyebabkan isteri Nabi Aisyah ni jadi tadi kata apa yang duduk layan macam ni, orang macam ni patut tak boleh duduk layan. Duk ingat macam tu. Tapi tengok-tengok Nabi kata bi'sa ibnul ashirah. Ini orang tak boleh pakai. Tapi bila Nabi panggil dia masuk, Nabi layan dia elok. Aisyah ni duk tunggu ya, dia ni balik pun dia nak tanya Nabi. Pasal apa orang macam ni Nabi layan elok? Kerana jikalau berkasak dengan orang yang seperti itu, entah membawa dia mengeluar sebagaimana tabiatnya yang tidak senonoh itu. Pasal apa? Orang macam ni kalau kita tak kena gaya handle dia nanti bercakap tak tentu punca, kita nanti malu.
Maka berlemah lembut dengan dia itu lebih memelihara daripada fitnah. Nabi jaga ni pasal apa? Nak elak daripada saat lagi dia cakap lebih kurang leceh. Masalah. Berlemah lembut mengajak orang jahil itu sayogia diperbuat akan dia. Ajak orang yang jahil tak erti apa ni jangan piduk songai dia. Tak mah. Tentu pernah dengar hadis satu Arab Badui masuk masjid, kencing dalam masjid. Umar nak buat penampang. Umar Al-Khattab dia nak buat penampang. Nabi kata jangan. Bagi dia selesai dia punya hal dulu. Dalam syarah hadis tu, pasal apa Nabi kata dekat Umar jangan hang pergi nak tabuh dia. Bagi dia selesai qada hajat dia, dia kencing dalam masjid pun bagi habis dulu. Habis sekali kita tengok macam mana nak buat. Pasal apa? Kawan tengah duk kencing, pergi nak tabuh dia lari satu masjid habis semua. Dia kencing satu tempat tu aja. Umar pergi angkat tangan dia lari satu masjid lagu nak kena pergi buat. Nabi cerdik. Situasi itu dihandle oleh Nabi dengan cerdik, dengan bijak. Nabi tidak handle keadaan yang macam tu dengan kalang kabut. Piduk rumbu ambil tindakan. Nabi tak macam tu. Ini kita kena belajar. Pasal apa? Bila kita berurusan dengan orang yang macam ni, yang jahil, yang tak erti apa, yang apa, kena pi cakap pada elok-elok. Pasal dia mempunyai potensi untuk nak pelingkup lagi, teruk lagi. Maka demikian dibuat oleh Nabi SAW. Kata Aisyah, falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta lahu ma qulta summa alanta lahu alqaul. Maka tak kala balik laki-laki ni tadi, maka berkatalah aku, Aisyah kata, ya Rasulullah, telah tuan hamba berkata sebagaimana tuan hamba kata tadi, bahawa itu laki-laki sejahat-jahat anak suku bangsa. Kemudian apabila masuk dia menghadap tuan hamba bercakap lemah lembut dengan dia. Kenapa begitu ya Rasulullah? Aisyah tak faham. Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan Aisyah itu, sabda Nabi, faqala ya Aisyah, inna min syarrin nasi man tarakahun nas au wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Sabda Nabi SAW, wahai Aisyah, bahwasanya setengah daripada sejahat-jahat manusia pada martabatnya di sisi Allah Azza wa Jal pada hari kiamat ialah orang yang dibiarkan, tidak dipedulikan oleh orang lain dan ditinggalkan dia oleh orang lain. Nabi kata, anak kenal orang yang tak bagus ialah orang yang orang tak peduli ke dia. Ni kena jaga tuan-tuan. Kita hidup dalam masyarakat, jangan sampai kita pergi jadi macam tu. Orang kera sumbang, orang tak peduli kita. Masyarakat tak jumlah kita, orang tak ambil tahu kat kita. Pasal apa? Ada pasal. Pasal merak tadi ke? Pasal sombong kita ke? Pasal juah kita ke? Ada pasal. Maka masyarakat ni tanpa dipakat, orang tu tak suka kat dia, orang ni tak suka kat dia, orang ni nak lari pada dia, orang ni tak mau berjumpa dia, orang ni kalau nampak nak simpang daripada dia, dia sudah jadi kera sumbang. Dia sudah jadi manusia yang disebut oleh Nabi wada'ahun nas. Orang tinggal dia, orang tak peduli ke dia. Nabi kata apa? Manusia bila dah jadi macam tu, dia ni min syarrin nas. Itu tanda tak bagus dia ni. Kita jangan jadi macam tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita hidup dalam masyarakat, kita kena bermasyarakat. Kena bermasyarakat. Walaupun masyarakat kita ni, ya Allah, dalca. Masyarakat kita ni kadang-kadang pun pening, dalca. Kita jadi semak perut bila tengok keadaan mereka tu, kita jadi semak perut. Tapi jangan sampai kita bawa diri kita keluar daripada masyarakat. Tak boleh. Kita kena ada dalam masyarakat. Rancangkan sesuatu, buat apa-apa yang boleh bagi pengajaran kepada masyarakat, bagi dia reti. Saya pernah cerita kan, belah Kuala Lumpur sana, satu sahabat, biasa orang belah kampung saya ni, berjaya dalam hidup. Dia pada awal sekolah rendah, zaman tu 5A, masuk boarding school, asrama penuh, pergi mengaji sekolah asrama penuh, pergi sambung di US, pergi sambung lagi belajar di UK, United Kingdom, balik mai jadi profesional millionaire. Terlupa kata saya kampung ni, terlupa kata ayah dua randuk dua bendang ni, semua terlupa. Hidup di KL, mengalahkan orang KL. Satu hari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sayang dekat hamba dia. Start dengan satu kawan bagi satu CD dengan agama. Allah kalau dia nak bagi petunjuk ni, dia kata apa? Satu CD boleh menjadi sebab musabab kepada berubah. Dengar buat teh kereta sambil nak pergi kerja KL,
jam, pasang, sambil buat kereta, sambil duduk dengar. Allah buka hati. Masuk sikit. Telefon kawan dia. Hang ada lagi kan ni? Apa hang bagi CD kat aku ada lagi kah? Hak lain punya, hak lain. Kawan ni kata hari tu dengar dah kah? Dengar dah. Apa sat aja dengar. Habis main lagi. Dia bukan tak ada duit. Tapi dia pun tak tahu tang mana orang jual benda ni. Ayah orang macam dia ada tu. Dia tak tahu. Ustaz nama apa pun dia tak tahu. Orang duk jual tang mana pun dia tak tahu. Ni hang dapat tang mana bagi mai kat aku. Lagu tu yang dia tahu hang bagi mai kat aku. Dia ni pun pergi bagi. Mak pasang. Daripada 1, 2, daripada 2, 3, 4 dengar. Dia kira naik kereta aja nak dengar. Dia kira naik kereta aja nak dengar. Melarat. Buat turun di rumah. Pasang di rumah bagi dia dengan bini dengar. Bini kata apa ni? Sejak bila ni you pergi dengar ni agama-agama ni semua? Shut up you. Dengar. Semayang tak lagi? Tak lagi. Tak semayang lagi. Dengar dulu. Alhamdulillah tuan-tuan. Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bila orang ni tunjuk dia ada sikit mujahadah, ada sikit kesungguhan nak cari agama Allah, lanahdiyannahum subulana. Tuhan kata kami akan bagi hidayah kepada dia, dia nampak jalan kami. Alhamdulillah, potong cerita, dia berubah. Keluarga berubah. Dia jumpa saya. Jumpa, nak panggil kita pergi ceramah masjid dia. Kita kenal dia ni, dia ubah dia ni, bukan tekak berubah, nak panggil aku pergi ceramah pula. AJK masjid. Kita pun kenal dia. Nakal dia ni kita tahu. Berubah. Jadi dia dah melalui pengalaman tu. Dia nak bagi kawan seorang lagi pula. Dia punya neighbor dia. Mai di rumah cerita kat kita. Saya ustaz tahulah, dia kata lupa sat. Dia kata. Saya kata alhamdulillah pasal sat. Dia kata ustaz, my neighbor, jiran, dalam rumah ada mini bar. Satu corner buat bar dengan botol, dengan gelas gantung turun ke bawah tu, mini bar. Dia kata, saya guna saya punya experience, saya pergi apply dekat dia. Saya start dengan bagi CD kat dia apa semua. Dia kata apa, you duk dengar benda ni kalau ni. Kawan ni, satu club dulu, clubbing dia panggil di sana, geng clubbing ni. You duk dengar benda ni kalau ni. Sejak bila you jangan you nanti imam pun nanti tak jawatan, you nanti pergi melawak cara mereka. Dia pun okey, tak apa. Apa pun you dengar lah. Saya pun dulu tak mau dengar. You dengar. Dia ni pun alhamdulillah. So dia kata untuk pertama kalinya rumah dia ni, rumah Syekh minibar ni, panggil orang masjid dia buat doa selamat. Tapi minibar ada lagi. Tutup dengan kain selimut. Dia cerita, kita duduk dengar pun jadi syok juga duduk dengar kan. Ada juga macam ni punya cerita kan. Selimut, macam mana kita duduk tengok rumah orang mati kan. Dia ambil kain apa, kain selimut, kain putih, kain apa, dia tutup televisyen. Dia ambil tutup pasal apa? Kalau kita pun tak faham juga kadang. Bila main ni ambil kain ni, tutup TV ni, tutup suis sudah lah, dia tutup dengan kain selimut tu pasal apa? Tak pasal apa? Kita nak tanya pasal apa? Ada hadis suruh tutup TV kah? Tak ada. Zaman Nabi TV pun tak ada. Saya bincang bab tu. Nanti tolak TV. Bab tutup TV ni. Cerita Syekh yang tutup minibar ni dulu. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, cut short the story. Dia kata, lah kami dua subuh di masjid. Tuan-tuan, kita dengar Allahu Akbar, hidayah tu. Hak Tuhan nak bagi. Hak Tuhan tak bagi, cara Tuhan tak bagi. Apapun moral of the story, pengajaran daripada cerita kita bawa ni, moral dia apa dia, cerita dia, intipati dia apa dia tuan-tuan, kita kena mulakan. Sama ada kita mulakan pi approach kawan kita, bagi CD, bagi apa kat dia, dan bila dia dah start dapat, dia kena mulakan mujahadah untuk nak mencari lebih hidayah. Mula, baru Allah akan bagi sesuatu pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang Nabi kata apa? Apabila satu manusia tu, Nabi kata, min syarrin nas man tarakahun nas au wada'ahun nas. Apabila dia sudah jadi satu orang yang orang tak peduli kat dia, tak ada siapa nak pergi bercakap agama dekat dia, semua orang buang dia, semua orang pulau dia, orang boykot dia, orang kata dia jahat, orang tak mau dekat dia. Pada ketika itu dia jadi jahat dan jahanam dia.